الله 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 يا الله 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 يا الله. Yang mulia ni dapat kita duduk kumpul dan sama-sama kita hayati apa saja ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang dapat membimbing kita. Moga kita dalam rahmat dia. Moga dengan kerap ada pada majlis ilmu ini, kita dalam rahmat dia, kita dalam kasih sayang dia, kita dalam keampunan dia. Saya mendoakan semua 117 orang ni yang hadir pada petang ni, walaupun kadang dalam kepayahan, kadang dalam kesibukan, tapi masih lagi dapat hadir. Saya mendoakan mereka yang hadir juga pada petang ni dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah. Saya mendoakan mereka yang hadir pada petang ni mendapat keampunan rahmat dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat atas kesungguhan, atas asbab-asbab kesungguhan yang dia sanggup datang, dia sanggup hadir walaupun dalam kepenatan. Saya mendoakan juga agar semua yang hadir pada tengah petang ni istiqamah dalam mencari ilmu, istiqamah dalam beramal dan kita dapat lakukan ketaatan kepada Allah. Sampailah satu hari nanti, waktu tu kita nampak ramai orang datang rumah kita, iaitu itulah hari kematian kita. Dan kita pulang dengan senyuman, kita pulang dengan gembira kepada Allah, kita pulang dengan redha kepada Allah, kita pulang dengan penuh syukur. Kerana kita disambut dengan satu pulang kepada Allah dengan satu keadaan yang nama dia husnul khatimah. Dan tak ada apa yang kita membahagiakan bila kita pulang pada Allah ni dengan husnul khatimah. Jadi usaha kita ke arah husnul khatimah ini ialah usaha kita yang kita jalankan dengan penuh kepayahan, kita sabar dan penuh kepayahan. Kita sabar dalam ketaatan, kita buat apa yang patut, kita belajar apa yang patut, walaupun kadang penat, kadang letih, tapi kita buat juga demi untuk dapat apa? Benda yang sangat berharga, benda yang sangat menakutkan kalau tak dapat. Itu nama dia husnul khatimah. Kalau tak dapat, dia sebaliknya. Itulah su'ul khatimah yang akan menggegarkan jasad kita, menggegarkan hati kita, menakutkan kita bila kita pulang ke alam barzakh. Okey. Masih lagi benteng iman. Tengok slide. Dia tambung yang ni. Ni dah. Ini wah. Nombor 17, Ustaz. Harap Allah. Itu hari takut kan? Ya. Itu hari takut. Ini harap. Sihat wah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz okey, Ustaz? Okey, konek tak? Tak, okey. Okey, Ustaz. Tapi Ustaz, awal berhenti ini Ustaz. Hujan, Ustaz. Tangan ada hujan, Ustaz. Ni, Ustaz nak pergi Putrajaya. Tangan ada hujan mana? Sini belum lagi. Ini nak mendung. Okey. InsyaAllah. Okey. Wah, kalau pergi Selasa dan ikut Dan boleh lah. InsyaAllah. Pergi lagi satu. Pergi lagi satu. Kalau pergi lah. InsyaAllah. Kalau tak ikut tak apa. Cuma kalau nak ikut lah. Hari Selasa tu hari yang terbaik untuk ikut lah. Sebab kita langgar KL. Di langgar KL ni, apa kawasan memang ada. Baru nak melanggar KL. Kesemban boleh saya cakap, Ustaz. Boleh, Ustaz. Okey. Ni. Kali ni. Faham makna ni dulu. Faham makna ni dulu. Tak faham nanti salah. Ingatkan dia harap. Rupanya dia tak harap. Dia ingat, dia harap. Rupanya dia tak harap. Apa makna ni? Harap ialah Dah letak ni kata ni. Dah letak Hati
inginkan sesuatu yang disukai, iaitu hasil didapati pada masa akan datang dan berusaha dengan apa sahaja jalan atau cara untuk mendapatkan ia. Ini dah kita punya takrif bukan takrif dia orang bahasa ke apa, bukan. Ni. Dan dia berusaha dengan apa sahaja jalan atau kaedah untuk mendapatkan dia. Contoh, orang yang bajak sawah dan tanam padi dengan harapan dapat hasil. Hasil padi masa menuai nanti. Ini contoh dia bagi ni. Akan datang ke akan dating Akan datang. dan berusaha. Sekejap. Okay. Lagi satu fakta yang diberi oleh kitab harap berbeza dengan angan-angan kerana angan-angan hanya harap tanpa lahirkan sebab. Ya lama. Nampak tak beza ni? Apa dia? Ustaz, harap-harap tu maksudnya macam mana Ustaz? Tak Ha? faham. Harap-harap. Angan-angan harap-harap. Apa benda tu? Harap-harap sama lah, harap sama. Angan-angan harap-harap. Angan harap berbeza dengan angan-angan. Kerana apa dia keluar 2 kali? Angan-angan harap-harap. Macam yang saya cakap tu. Okey, kerana harap angan-angan adalah harap tanpa lahirkan sebab. Kita kata macam ni lah, kalau kita nak faham macam ni lah. Ini yang boleh harap. Bila dia ada harap, maka dia ada lahirkan sebab. Orang yang berharap tu lahirkan sebab.
Orang yang hati dia ada harap, untuk kata betul benda ni adalah harap, dia melahirkan sebab. Dia harap dapat ampunan Allah, dia lahirkan sebab. Sebab apa? Dia minta ampun sungguh-sungguh, dia taubat sungguh-sungguh. Dia harap rida Allah. Dengan apa? Dia elak diri dia buat dosa. Itu sebab dia. Okey. Contoh. Ni. Ni contoh. Okey, ni. Sebut contoh. Apa harap kita? Allah redha pada kita. Semua harap macam ni. Semua mesti ada harapan macam ni. Betul tak? Lahir kat sebab. Apa sebab? Dia kena lahir kat sebab. Apa sebab yang kita lahirkan seorang Allah kita? Taat pada suruhan dan tinggalkan larangan. Ini dia sebab ni. Barulah dia nak berharap. Jadi semua ni proses lah. Ni okey ni. Sekejap. Ni dalam kotak kurungan ni semua ni. Maka bila betul lah cara dia, maka inilah nama dia harap. Okey. Kalau macam ni, Siap. Ya, Kalau macam ni, dia harap rida Allah. Tetapi neraka dan malas untuk taat. Okey, ni. Ni. Ni nama apa? Apa nama ni? Semua ni, apa nama ni? Dia kata dia nak rida Allah. Dia nak Allah ampunkan dia. Tapi dalam pada masa sama dia buat benda dosa. Dia tak taat. Derhaka. Tak taat, malas. Tapi dia kata nak rida Allah juga macam orang ni. Ini nama apa ni? Ini nama angan-angan. Nampak beza tak?
Ini dalam kitab menerangkan apa beza harap dengan angan-angan. Jadi sekarang ni apa tujuan ulama buat gini? Supaya kita ni boleh cek diri kita ni harap ke angan-angan. Itu je. Kita cek diri kita ni harap ke angan-angan. Itu tujuan dia. Tapi kalau sini, the whole proses ni, dia harap dan dia usaha. Ada usaha lah. Usaha yang untuk mendapatkan benda tu. Yang ni. Inilah baru layak dia panggil harap. Kenapa dia panggil harap? Sebab apa? Ada usaha ke arah apa yang diharapkan. Ada apa? Tuhan dan tinggal kelarangan. Usaha. Ada usaha. Ada usaha. Ada sebab. Ada sebab. Jadi A dia B ni harap dia sama. Tapi A ni dia ada sebab. Dia lahirkan sebab. Dia taat. Dia usaha taat. Baru nama harap pada Allah. Ini dia harap juga. Tapi dia tak usaha taat. Usaha taat. Dia malas taat. Malah dia buat dosa. Malah dia buat dosa. Tanpa dia sedar, dia sedang melakukan satu perkara yang tak mungkin dicapai kerana ia ialah angan-angan. Tu orang dulu kata angan-angan mak jinin. Jadi dua ni lah yang menerangkan akan benda ni. Ni dua menerangkan benda ni. Sama kan? Jadi bila kita belajar dalam kitab macam ni, apa yang kita belajar, kita kena tengok kita ni harap pada Allah betul ke kita harap? Atau kita hanya letak satu angan-angan ni? Dengan melihat apa? Kita lahirkan sebab ke tidak? Okey. Okey. Okey, Ustaz. Okey. Ustaz, tanya sikit Ustaz. Ya, tak dengar. Kenapa ada dua arrow menghala kepada angan-angan di atas tu Ustaz? Dua arrow ni? Ni atas dia ada dua arrow tu menunjuk kepada angan-angan. Tak, dia menerangkan apa beza antara angan-angan dan harap. Terima kasih Ustaz. Dia bezakan apa angan-angan dan apa harap. Ulama dulu dia letak macam ni supaya kita ni jangan angan-angan. Kita jangan angan-angan. Angan-angan dia tak bawa hasil apa-apa. Kita yang disuruh ialah berharap pada Allah. Kita disuruh berharap pada Allah. Itu belajar tasawuf ni. Dalam tauhid ni, orang beriman ni diharap pada Allah. Diharap pada Allah. Orang beriman ni diharap pada Allah. Diharap pada Allah. Apa tanda dia benar-benar harap pada Allah? Dia melahirkan sebab untuk mendapatkan harapan yang baik pada Allah itu. Ustaz, maaf Ustaz, tanya lagi. Ya. Tadi Ustaz cakap kita belajar tauhid, kita betul-betul mengharapkan kepada Allah kan Ustaz? Tapi kalau dalam tingkatan ikhlas tu, yang pertama tu kita buat kerana Allah Ta'ala. Junjungan perintah. Tujuh peringkat ikhlas kan Ustaz? Sempurna. So maksudnya yang pertama tu Ustaz, kita buat sesuatu tu kerana Allah Ta'ala, kita tak mengharapkan apa-apa balasan daripada Allah Ta'ala Ustaz. Itu peringkat ikhlas. Tak sama dengan ini. Itu peringkat ikhlas. Kita buat ni atas duduk perintah Allah, bukan makna kita tak harap pahala. Kita tidak memandang pahala itu. Kita tidak memandang pahala. Kita bulat hati kita dengan Allah, Allah akan uruskan kita. Keampunan kita, pahala kita, kasih sayang dia, rahmat dia. Dia akan uruskan. Kenapa? Kita yakin Allah ni, ini kala tulipul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak, Ini kala tuhlipul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak
Mungkir janji. Mungkir janji. Kan kita baca dalam doa lepas solat tu. Wasyaraka wad-dajratal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad. Itu peringkat apa? Peringkat ikhlas. Ini menerangkan apa maksud harap. Kalau tak lahirkan sebab, itu bukan harap, itu adalah angan-angan. Sekarang ni kita nak kena tengok apa yang kita harap pada Allah. Adakah kita melahirkan sebab? Okey. Faham tak, Syamsiah? Faham Ustaz, terima kasih. Okey. Sekarang ni cuba kita lihat apa yang patut kita harap pada Allah. Apa jawapan dia? Reda. Apa jawapan Allah? Jawapan dia apa? Segala kebaikan. Segala juga boleh tahu je. Segala kebaikan. Yang ulama kata kita kena harap pada Allah. Kenapa? Bila ada dua benda ni, apa benda yang kita pernah belajar dulu? Semua makhluk harap pada dia. Okay. Lagi satu. Dia tidak harap pada sesiapa atau sesuatu. Ini sifat apa ni? Sifat Tuhan. Ini yang dikatakan Uluhiyah. uluhiyah. Ini sifat uluhiyah ni. Ini adalah sifat Ketuhanan. Tuhanan. Ini nama dia uluhiyah. Okey. Yang kita dah belajar ni. Saya akan kaitkan balik. Ini uluhiyah. Okey. Ini. Okey. Untuk melayakkan kita sebagai makhluk yang memiliki Tuhan, kita kena ada rasa ni. Tengok. Untuk melayakkan makhluk ini dikatakan ada Tuhan dalam kehidupan dia, dia mesti ada ni. Apa ni nama dia harap? Fakir. Fakir. Ni tulis lagi sifat makhluk fakir. Tulis lagi biar dapat faham. Sifat Allah Ghani. Al-Ghani. Al-Ghani. Bila ada dua benda ni, Al-Ghani, dengan satu sifat lagi, nama dia Al-Fakir.
Ini. Jadi ini apa ni? Tuhan. Apa benda dua ni? Tuhan. Sifat Tuhan. Maka adalah hubungan. Ini adalah dikatakan hubungan. Hubungan sifat antara Makhluk dan Khalik. makhluk dan Khalik Khalik. Apa kata Khalik? Kan? pencipta. Jadi kita dah nampak lah, betul tak? Bila kita lama belajar, kita dah nampak lah. Gini, betul tak? Kalau kita tak belajar, apa yang kita nampak? Kelabu, asap, yang kita nampak. Bila kita dah belajar, kita nampak. Gini. Bila dah belajar, kita nampak. Nampak apa? Oh, inilah hubungan dia. Ini kaitan dia. Tapi kalau makhluk ini tak ada merasa fakir, tak ada merasa lemah, tak ada rasa harap pada Tuhan dia, bukanlah dia dinamakan makhluk. Sebab dia tak ada harap dengan Tuhan dia. Ini. Okey. Okey, nampak ni. Ada orang yang tak harap pada Tuhan. Apa tanda dia tak harap pada Tuhan? Dia doa pun tahu doa. Doa tangan letak kat paha. Nyata harapan ni lah pada doa lah selalunya, betul tak? Tangan letak kat paha. Doa macam ni, mata tengok tempat lain, tengok orang luar dalam. Kan? Jadi, pada segi perbuatan dia tak ada rasa harap ni pada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita melihat pada cara dia memohon pun tak berapa, orang kata tak berapa cantik lah. Jadi, nak membuktikan harapan tu tak berapa ada lah. Jadi inilah bukan ini cara ni bukanlah sifat orang beriman. Bukanlah cabang-cabang iman yang lahir daripada hati. Apa? Harapan itu tidak menunjukkan dia benar-benar harap. Apa tadi? Kita tengok sini. Yang tadi kita kata tadi. Ni. Tengok ni. Nampak tak dalam kitab yang saya tulis dalam yang saya letak kat slide ni? Nampak tak? Dia ada satu perkataan di sini. Ni. Apa maksud sebenar-benar? Sepenuh hati. Penuh hati. Mana apa? Sungguh? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ini maksud benar-benar. Kalau tak sungguh-sungguh, tak adalah benar-benar. Sungguh. Jadi, satu faham makna harap. Harap ni dia nak sesuatu hasil akan datang dengan usaha dan cara jalan dia buat. Dia buat jalan. Dan dia nak nampak usaha ni, hasil ni akan datang. Itu nama dia harap. Angan-angan? Angan-angan bukan. Angan-angan dia nak sesuatu akan datang juga. Tapi dia tidak melahirkan sebab. Jadi beza dia antara harap dengan angan-angan ialah melahirkan sebab. Okey. Faham ke pening? InsyaAllah. Faham. Faham Ustaz. Nak baca tak harap ni apa sebelum ni?
definisi perbezaan kalau ya tak? Tak pernah saya. Kalau ya. Okey. Kalau kita nak list out, kalau kita kata senaraikan contoh ni, harapan kita pada Allah. Okey. Kita kata kita harap dot. Okey. Ni. Satu. Contohlah. Allah. Dua. Surga. Allah. Tiga. Apa yang diharap? Rezeki yang halal. Empat. Panjang umur dalam Taatan. taat. Lagi sihat untuk ibadat. Ini semua harapan-harapan nak contoh ni tadi ni. Apa harapan Allah? Jadi orang apa? Bertakwa. Soleh. Beriman tak boleh. Keampunan Ustaz. Apa harap kita pada Allah? Mati Diberi khatimah. sabar. Apa? Husnul khatimah. Dalam ujian. Biar kita tulis hati dalam husnul khatimah. Tawakal dalam setiap perkara. Kita nak Allah beri kita rasa tawakal. Memohon keampunan. Harap keampunan Allah. Okey. Bukan mohon keampunan. Harap kita bukan mohon keampunan. Harap kita keampunan Allah. Allah beri kita keampunan. Keampunan Allah. Apa lagi? Bantuan Allah dalam bukan ini semua kita harap pada Allah. Ni. Diberi syukur dalam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat taat. Okey. Ini yang kita harap pada Allah. Tetap dalam aqidah iman
dan Islam. Isteri solehah. Menjadi isteri solehah. Menjadi isteri solehah atau suami yang soleh. Minta Allah tolong kita. Ini semua ni minta Allah tolong kita. Okey. Apa lagi? Sentiasa dalam hidayah dan Taufik. taufik. Kalau nak doa ni panjang. Angkatkan wabak Taufik. Wabak COVID. Wabak COVID, okey. Diselamatkan dari wabak, bala, musibah. Ini semua termasuk ni. COVID ke tak COVID ke benda ke semua ni. Ni. Terhindar dari fitnah Dajjal. Terhindar dari fitnah hidup, fitnah kematian, lagi Harap syafaat Nabi. kubur dan api neraka. Kita harap syafaat tu kita harap dari Rasul. Kita harap dari Rasul. Apa lagi kita minta? Kita harap Allah beri kita. Apa? Lidah yang selalu Berzikir. Tasbih. berzikir. Lagi. Anak yang soleh. Akal yang selalu berfikir. Okey. Ini harap ni tengok saya nak cakap Harap ni takkan habis kita akan bercakap. Hati yang tabah dalam taat. Keluarga yang diridai. Allah beri kita keluarga yang diridai. Okey. Apa lagi kita harap kepada Allah? Dipermudahkan urusan. Selamat dunia akhirat. Lagi apa? Dapat kebaikan. Apa ni? Tetapkan? Tetapkan iman. Boleh? Boleh. Dapat kebaikan dunia Dan akhirat. dan akhirat. Terima segala amalan. Tetapkan iman. Diterima segala amalan. Diterima segala amalan. Diterima segala amalan. Okey. Ustaz, bila tengok pada kita punya harapan kepada Allah bukan berderik-derik ya, tapi Allah nak kita buat satu dua perkara je.
Betul. Betul. Saya cakap dulu kan, if you list down all the hopes, semua harapan kita kepada Allah, kita tak akan jumpa hujung. Kita tak akan jumpa hujung. Bila kita kata kita tak akan jumpa hujung, maknanya kita dah faham dalam hati kita, harapan kita pada Allah ini, maknanya kita ada hubungan hati antara Allah dengan pencipta. Bukan makhluk dengan pencipta. Bila mana apa? Bila mana kita tahu everything yang baik ni kita harap dia tolong kita. Kita harap dia beri kita. Kita harap dia bantu kita dalam urusan-urusan ni. Kenapa? Kalau dia tolong, semua akan mudah. Kalau dia tolong, semua susah jadi mudah. Kalau dia tolong, memang jadi payah. Jadi benda ni yang kita harap ni, kita harap. Dan bila kita ada harap, supaya harapan ni bukan hanya tinggal angan-angan, maka disuruh kita untuk melahirkan sebab. Okey, kita cakap sini lah. Lain. Pula. Kalau analizam kan banyak sangat. Okey. Ustaz, Contoh. Ustaz boleh tak kita cakap malunya kita asyik minta je pada Allah Ta'ala Ustaz. Lepas tu kita tak minta. Boleh tak Ustaz? Tak boleh. Malunya kita minta, kita tak boleh sebab. Tu boleh. Maknanya kita asyik melahirkan angan-angan. Ni contoh ni. Ni contoh kita ambil this case lah, dua contoh. Mesti kita nak Allah terima amalan kita. Orang tak waras dia tak kisah Allah terima tidak amalan dia. Ini satu sample case. Ada lawyer dalam ni. Ada lawyer dalam ni. Doktor ada doktor. Bukan doktor PhD, doktor perubatan. Ustaz, tak lawyer. Doktor ada? Doktor pun tak ada Amboi. Doktor dah pencen Ustaz. Doktor dah pencen ada? Okey lah, doktor dah pencen. Ini satu kes yang kita cuba nak lebih pada memahami. Jadi, untuk mengelakkan harapan-harapan ni, tak jadi angan-angan, kita lahirkan sebab. Doktor pencen baguslah. Boleh minta nasihat. Lahirkan sebab. Ni. Apa bunyi tu? Dah. Apa benda tu? Okay, ni adalah action need to be taken immediately. Apa sebab dia? Doa Ustaz. Selain doa? Ilmu. Bersyariat. Doa dan belajar ilmu. Kalau sembahyang tak betul, mana Allah nak terima? Betul tak? Allah ajar Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dia buat satu amalan yang disuruh. Amalan itu nama dia Bina Kaabah. Dalam surah Al-Baqarah. Dalam Quran. Bina Kaabah. Dan dia ajar Nabi Allah Ibrahim dan anak Ismail ni untuk berkata selepas bina Kaabah, dia kata apa? Apa kata ni? Apa ayat dia? Taqabbal minni. Siapa bela ayam tu? Rabbana taqabbal minna.
Minni. Hina. Kami. Innaka antas sami'ul Sami'un alim. alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Kami siapa? Saya dengan anak saya ni, Nabi Ibrahim kata, saya dengan anak saya. Tu kami dengan Nabi Allah Ismail. Terimalah dari kami. Kami apa? Kami bina Kaabah ni, kau terimalah. Jadikanlah ia daripada. Ini contoh. Ini satu contoh lah. Dan bolehlah kita bagi segala contoh-contohnya lain. Supaya untuk mengelakkan kita ni tidak termasuk daripada golongan yang dikatakan hanya berangan-angan. Ni. Contoh. Ini tak habis, kalau nak list down lagi harapan ni memang banyak lah. Termasuk harapan-harapan peribadi. Ya Allah, peliharalah aku dalam karier aku ni. Ya Allah, peliharalah anak-anak aku di tempat lain, di asrama, di rumah-rumah disewa dia. Bahagiakanlah rumah tangga mereka, Ya Allah. Siapa ni anak-anak yang dah kahwin, bahagialah mereka, Ya Allah. Jika ada apa-apa masalah antara mereka, Kau lembutkanlah hati mereka, sabarkanlah mereka, jangan sampai jadi pergaduhan, jangan sampai jadi perceraian. Itu kalau lagi detail lagi banyak harapan. Engkau Maha Pembela, Ya Allah. Engkau Maha Penjaga, Ya Allah. Engkau Maha Melihara, Ya Allah. Engkau Hafiz, Ya Allah. Engkau Wali, Ya Allah. Engkau Wali, Kau jaga. Jadi tak siapa yang kau harap untuk jaga. Engkau dah sebaik penjaga, Ya Allah. Jagalah dia. Ini harapan aku, Ya Allah. Tak tempat lain aku nak harap, tak tempat lain aku minta tolong. Itulah dialog tu orang yang betul-betul jaga, ada rasa harap pada Allah, pada Tuhan dia. Kenapa? Dia adalah fakir. Dia mengakui dia fakir. Fakir miskin macam dia perlukan sangat suatu yang tolong dia. Yang perlu tu dia rasa tu sepenuhnya dia tolong tu, dia minta tu, dia harap tu pada Allah. Tapi dia ajar dalam tasawuf, orang yang dikatakan mengharap pada Allah ini, dia mestilah melahirkan sebab supaya dia tidak panggil berangan-angan dengan Tuhannya. Nampaklah perkataan harap ni. Ustaz, yang tadi tu doa kan Ustaz kan? Ya. Tapi belum melahirkan sebab kan? Belum. Itu Tadi kita kata doa. doa dan belajar. Doa ni sebagai melahirkan jiwa hamba. Belajar ni melahirkan sebab agar harapan itu benar-benar jadi harapan, dia tidak jadi angan-angan. Okey, faham tak? InsyaAllah faham. Boleh faham kan? Okey. Ustaz, bila dah belajar, lepas tu beramal, barulah tak jadi angan-angan ya? Betul lah. Kalau tak beramal, manalah Allah nak. Kalau belajar pun tidak beramal, dapatlah pada belajar. Kalau kita untuk ilmu, kita tidak ada amal, maka Imam Ghazali kata, itu adalah sia-sia. Dia sia-sia ni amal tanpa ilmu. Itu nama sia-sia. Tapi kalau ilmu tanpa amal, itu nama apa? Debu-debu berterbangan. Bukan. Itu nama apa? Debu-debu berterbangan ni ilmu amal tanpa ilmu. Tapi kalau ilmu tanpa amal, nama apa? Celaka. Celaka. Bukan celaka. Lagi lain nama. Gila. Gila Ustaz. Gila. Kau ni gila lah. Kau ada ilmu, kau tak nak amal. Aku gila, betul. Ramai orang jadi gila bila belajar agama. Bukan jadi gila apa? Dia tak nak amalkan ilmu dia. Dia belajar harap macam ni. Dia belajar ikhlas ni. Dia tak buat. Dan dia tak ada rasa nak buat. Buatlah perlahan-lahan. Betul tak? Buatlah. Cubalah buat. Mesti ada rasa cuba nak buat. Okey. Mula dengan apa? Pasang niat. Lepas ni kita dah belajar ni kan? Kita pasang niat. Apa niat kita? Ya Allah, aku harap pada Engkau. Dan aku akan lahirkan sebab. Begitulah. Pasang niat dulu. Aku akan lahirkan sebab.
Aku nak kau terima amal aku. Itu harap aku. Aku lagi sebab aku doa, ya Allah, terimalah amal aku. Terimalah amal kami, ya Allah. Terimalah amal kami. Walaupun banyak salah, terimalah amal kami. Dan kami lahirkan sebab kami belajar ilmu supaya kau terima amalan kami sah. Macam itulah sepatutnya. Okey. Cukup. Ustaz nak Ni sila. Ustaz, bolehkah kita maksudkan lahirkan sebab tu macam usaha? Usaha lah, betul lah. Betul lah Ustaz kan? Usaha lah sebenarnya. Slide sebelum ni Ustaz. Jangan meletakkan usaha itu sebab untuk berlaku sesuatu. Sebab ni dia tak boleh bekas. Tak punya boleh bekas. Dan tauhid itu apa? Slide sebelum Ustaz. Allah yang boleh bekas. Dia apa? Slide sebelum ni. Dia Okay, ni saya besarkan. 1. Okey. 2. 3. 4. 5. Sekejap. Kenapa nombor 5 ni dia lain macam? Aku tunggu. Okey, dia nombor 5. Jadi saya ulang. 1. 2. 3. 4. 4 lah, 4 je. 1, 2, 3, 4. Nombor 3. Okey, Yang banyak tu. Yang lagi satu Ustaz yang banyak tu. Ni. Bukan. Ni. Yang banyak ni lah. Yang sebelum ni Ustaz. Ya. Sekejap ya. Allah. Tak banyak pun. Banyak potong. Dah kat 6 Ustaz. Ya. Wah. Please remind me tomorrow. Okey Ustaz, insyaAllah. We are going, not tomorrow lah. Tomorrow. Tomorrow hari apa? Yes, tomorrow. Please remind me tomorrow. We will continue on this. Saya tukar warna lah wah. Nanti kita sama-sama ingat ni wah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah Ustaz. Umur 18. Wah. Please take note. Put it on InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Okay, kejap kita nak keluar ni. Kita dah jajah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Bandin. Bandin, apa khabar Bandin? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bandin. Bandin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
الحمد لله 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 الحمد